nak tanya jalan apa? Ha. Okey. Baik. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda penonton Facebook Live Malaysia Gazette. Okey, jadi saya berada di satu lagi lokasi lain, juga merupakan sebuah tapak pembinaan untuk periksa kediaman pekerja. Buka mas. Kalau tak pakai mas tengok. Kita boleh recognize dulu. Bukan. Dia akan please pay mas. Kalau tak pakai mas pun tak boleh keluar. One more. Siapa lagi? Keluar balik lah. Mari, keluar balik. Keluar balik. Kalau dia tak pakai mask pun tak boleh lepas. So, kita senang control, make sure semua PCC comply, SOP comply. Okay. Kalau tak ada tak boleh. Kan? Okay. Bagi dia lepas. Banjir. Buat. Sana tengok roti ya. Kalau tak pakai mask pun tak boleh. Semua mau comply lah. Temperature so kita senang lah. Kita senang. Tapi kita memang pun ada dah check. Ya. Mas. Ini kita salah, kita ada satu projek. Cara sistem ini tengok punya ketika kalau okey, kita implement semua projek kita lagi. Okey. Kalau kita mau masuk macam mana? Siapa? Kalah. Kau dia tanya orang berhenti. Orang nampak polis datang. Oh lari. Ada apa? Ada. Takut saya. Biasalah macam kita lupa kita. Okey, jadi ketika ini ada penyelia tapak yang menerangkan pada OCPD Labuangi mengenai SOP di kawasan tapak pembinaan ini, kerana di sini merupakan laluan pekerja-pekerja. Sekiranya mereka tidak pakai mask, mereka tak boleh lalu kat sini kerana kerana face recognition ni. Okey, dia hanya boleh recognize mereka yang memakai pelitup muka dan mulut saja, dan juga boleh baca temperature. Boleh off power lah. Masih off power sajalah. Off power kita boleh dengar. Mereka Ton. Jadi kita nak pergi ke tempat penginapan pekerja ini. Siapa itu? Sehingga diangkat. Maka dia tak takut. Kalau tak ada kan dibuka. Gunting aja lah. Atau kayu boleh buka.
Okey, jadi operasi hari ini adalah bersama dengan Ibu Pejat Polis Daerah Dawangi untuk periksa kediaman pekerja di sini. Sebab anggota polis darjah 3 tak boleh lalu kerana dia khaskan seluruh pekerja je. Sana kencing mas Samir. Atas boleh masuk ah? Jatuhan. Belakang ada. Tak apalah, tak apalah. Cepat. Masuk pada masuk. Boleh lah. Cepat. Okey, ini merupakan kawasan tempat bekerja. Kita ada locker, satu orang satu. Apply JTK. Ada mattress, Wi-Fi, JTK, frame apply. Satu orang 3 meter square. Okey, ini kawasan tempat bekerja. Kejap ya. Kita orang tunggu turn nak ambil gambar. Tuan, kunci mana tak pergi? Okay. Jadi tadi kita pergi ke satu tapak binaan yang dikatakan tidak mengikuti spesifikasi pekerja, tapi kita berada di satu lagi bangunan. Kejap lagi saya tanya saya kat jalan mana ni. Tahu tak kita kat jalan apa ni? Jalan apa tak tahu. Kita pun belakang ni. Sorry. Oh, ni perempuannya eh? Oh, bilik perempuan? Iya. Macam mana? Ya, ya. Bagi pekerja memang tak ada ketika ni. Alright. Okay, ni dia buat pintu. Saya rasa ni asrama perempuan ataupun dormitory, dia orang panggil. Bilik-bilik kawasan dormitory untuk pekerja perempuan. Sepatutnya ikut spek pekerja yang ditetapkan oleh JTK, memang kena satu katil, satu locker, dan juga ada tilam untuk pekerja-pekerja. Jadi ini kawasan yang dapat lihat. Oh, sorry. Ini bukan toilet. Yang tanya toilet ke bukan, ini tempat pekerja, tempat tidur. Kalau training ini kursi oh. Training memakai ini katil. Lepas dia. Kau ni jalan apa? Ha? Ni jalan apa? Wah, water journey. Oh, Walter Grenier. Ha. Dekat angkat atas juga ke? Ini mungkin bukan. Bukan entah. Belakang hotel High. Dengan hotel. Aku nak link ni dekat 6. Tolong budak gambar lagi. Bang, jangan lagi dah. Gimana weh? Bila? Ni. Kat sana. Lepas Naik dapat. sini ke? Lepas dapat kebenaran tak kisah. Untuk break time. Sekarang dekat kawasan dapur dan toilet berasingan dengan kawasan tempat tinggal. Kita salah sebut okey ke? Pokok yang salah.
Kain jatuh bang. Aduh. Oh, tengah mandi. Tak yalah. Ada yang tengah mandi tadi. Kalau saya tak ambil kawasan tu. Jadi saya tunjukkan kawasan dapur. Dapur dan tempat mandi pekerja di sini. Pekerja mana? Menyorok ke? Oh, tadi masa kami datang di sini, ada yang sedang bekerja juga. Okey, jadi semuanya berbentuk kabin ya kat sini. Manakala di sini yang pintu-pintu biru ni anda tengok ni, semua ni bilik. Ruang rekreasi pun ada. Pingpong table pun ada. Pingpong table dah semua ada. Okey, ni semua bilik. Kira dia punya tokau lah. Okey, sorry. Okey, naik. Bersih kan? Dalam tebal. Alah, tapi tak boleh pakai kasut. Saya dah itu. Sudah masuk. Sudah ada, kelulusan sudah ada. Tuan, dia sudah panggil saya lagi ambil permit. Ada 3 permit sama JTK. Sebab JTK sudah tutup, kita tak boleh masuk water collect permit. 3 sudah dapat ini, pandai kami 1 dapat masuk. Ada 3. Sudah dapat. Orang hidung keluar lagi. Siapa yang sudah audit kan? Ini sudah mana? Ini majikan yang apply. Kerja pos yang apply. Saya sebagai majikan apply kan. Kerja saya. Bukan, maksud bukan. Kita tak ada kira lah. Jadi semua kerja ada subcontractor saya. Kerja Okey, saya berada di Jalan Walter Grenier Kepada yang bertanya tadi, Jalan Walter Grenier. Dah. Boleh tu. Tuan, jadi tengok tadi beda dengan ni. boleh. Okey. Tuan. Jap Abang Zul. Oh, jap. Sorry. Mic. Biar. Okey. Okay, sorry. Kabel. Ya. Okey.
Okay, ready? Alright, okay. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat media saya kerana dapat bersama-sama lagi bersama dengan saya ni daripada Jabatan Tenaga Kerja Cawangan Wilayah Kuala Lumpur bersama pegawai-pegawainya dan pegawai-pegawai saya daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Dawangi. Ini tempat yang kedua kita telah membuat pemeriksaan. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh lihat perbezaan dari segi persekitaran, dari segi kebersihan, dari segi pematuhan SOP di bawah ATA 342 ataupun di bawah ATA 446. Jadi banyak sangat perbezaan. Ini contoh yang terbaik yang kita boleh lihat di mana majikan yang merupakan pemaju untuk tapak pembinaan ini telah mematuhi dengan sangat baik. Kalau kita lihat dari segi kebersihan, SOP yang telah digunakan, mereka menggunakan automatic temperature punya scanner yang mana sekiranya pekerja-pekerja yang ingin masuk perlu terlebih dahulu mendaftarkan diri supaya scanner itu boleh mengetahui bahawa mereka adalah sebahagian daripada staf yang boleh dan dibenarkan masuk ke dalam tempat tinggal ini. So kalau tuan-tuan lihat juga di tempat penginapan ini sangat teratur, bersih, tersusun, tempat mandi, tempat makan, tidak ada bau dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya yang patut dicontohi oleh tempat-tempat ataupun premis-premis lain dalam usaha kita dan dalam usaha kerajaan dan dalam usaha pasukan penguatkuasa untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan, mereka sendiri mengakui bahawa tempat ini merupakan salah satu tempat yang boleh dijadikan contoh untuk majikan-majikan lain melaksanakan perkara yang sama di tempat kerja mereka. Semuanya tersusun. Kita masuk dari segi dokumentasi bila kita lihat, dan tempat ini sebenarnya memang dibenarkan beroperasi oleh MITI. Tadi yang kita pergi tempat yang pertama memang tutup, tetapi kita hanya memeriksa tempat penginapan. Di sini kita memeriksa surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa iaitu MITI yang mengesahkan bahawa memang tapak pembinaan ini dibenarkan beroperasi. Dan bila kita semak tadi, mereka juga memenuhi kapasiti pekerja iaitu tidak melebihi 60%. Yang ada pada hari ini tadi saya lihat hanya 56% saja. Maknanya mereka mematuhi SOP yang ditetapkan dari segi kapasiti pekerja yang dibenarkan untuk melaksanakan kerja-kerja mereka. Itu dari segi pematuhan. Dari segi surat yang sudah dikeluarkan, kita semak melalui scanner kita, memang surat yang dikeluarkan itu adalah tulen dan mereka dibenarkan untuk bekerja. Dari segi pematuhan-pematuhan lain, saya lihat pun nampak teratur, nampak kemas. Jadi tidak ada isu di tempat ini. Dan di tempat ini juga tidak ada lagi mana-mana pekerja yang disahkan positif setakat ini. Berbanding tempat tadi itu, kita telah menemui berdasarkan laporan KKM dah lebih daripada 50 orang positif sebulan yang lepas. Tapi kalau tuan-tuan lihat keadaannya memang patut pun mereka mudah mendapat jangkitan kerana persekitaran yang kotor. Tapi di sini alhamdulillah kita lihat nampak bersih dan tidak ada jangkitan setakat ini. Jadi semuanya memenuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniahlah kepada pengurusan di tapak ini, pemaju di tapak ini kerana dapat memenuhi standard requirement termasuk di bawah ATA standard minimum kemudahan pekerja 1990, perumahan dan kemudahan pekerja 1990. Okey? Okey. Saya siap daripada JTK. First location tadi Bukankah JTK akan mengeluarkan notis untuk memperbaiki mungkin kalau kita lihat di tapak kuat sikit kan? tadi, Kuat sikit. di nombor 7 Persekutuan tadi ada isu lah berkaitan dengan kebersihan yang mana majikan gagal untuk menyelenggara
penginapan di tempat bina lah, yang mana banyak, kalau kita lihat banyak sampah-sampah yang berserak ya, yang mana mungkin boleh menyebabkan penularan penyakit-penyakit sama rabies ataupun yang paling kita takut sekarang adalah COVID-19 lah ya. Jadi banyak juga standard yang asas yang gagal disatukan oleh majikan, seperti penyediaan katil, tilam, almari berkunci, dan juga locker yang mana kalau kita lihat ini adalah salah satu elemen di bawah forced labour lah, di bawah TIPSOM. Jadi yang ini juga merupakan satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia lah, ya. Pada masa yang sama, yang paling glaring sekali adalah majikan gagal untuk membuat ataupun memohon perakuan daripada pihak JTK di bawah Seksyen 24D atau 446. Jadi untuk semakan di tempat bina pada hari ini, kami akan mengeluarkan notis arahan untuk penambahbaikan di bawah Seksyen 24FA lah terhadap majikan, untuk arahan untuk perbaiki lah, supaya kita dapat pastikan kesejahteraan dan keselamatan pekerja-pekerja di tempat bina terjamin. Jadi kami akan keluarkan notis arahan ketua-ketua. Maknanya notis tu untuk 2 minggu lah perbaiki kan? Ya betul, kita akan bagi tempoh masa 2 minggu untuk majikan perbaiki, dan sekiranya majikan gagal, so kami akan buat latang semula, dan apabila kita semak masih lagi gagal, kita akan keluarkan arahan pindah di bawah Seksyen 24 FB juga. Dan yang mana arahan berpindah itu berkuat kuasa 48 jam lah daripada tarikh lautan kita. Okay, right. Jom. Terima kasih tadi daripada JTK. Okey, dan terdahulu tadi tapak pembinaan tersebut perlu ditutup. Kita turun kat sini dia. Memang yang mana? Saya pun boleh duduk. Kita tak bagi kerja tu. Kita macam bagi seorang satu paket, kalau beli saya Okay, tadi terdahulu tapak pembinaan pertama yang berada di Jalan Stoner, JTK bagi notis pengarah untuk tutup selama 2 minggu untuk mereka bersihkan, dan sekiranya ingkar mereka akan diminta untuk mengosongkan tapak tersebut jika ada pemeriksaan selepas itu. Dan bagaimanapun di kawasan sini, di Jalan Walter Grenier, Bukit Bintang ini, tapak pembinaan di sini mengikut SOP seperti yang dinyatakan tadi. Terima kasih semua kepada anda yang menonton Facebook Live MGTV. Saya end dahulu ya, saya punya live update dari sini, dan berita penuh boleh baca di portal kami di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.